'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dah dapat pahala menunggu, dah dapat dah. Ya, malaikat dah catat pahala menunggu. Jadi kita hari ni ya, tajuk Musa hari ni, Nabi Musa tuan-tuan. Sebab tak dengar imam baca apa hari ni. Kalau dengar imam baca tadi boleh terus hujah lah ya. Jadi hari ni cerita Musa sempena dengan lawatan Haji Rasul ni. Haji Rasul nak pergi ke Mesir ni hari Selasa ni. Jadi Ustaz nak raikan dia. Jadi kita tengok surah Al-Qasas tuan-tuan ya. Surah yang ke-28. Cuba buka ya. Surah ke-28 ayat yang ke-7 tuan-tuan ya. Surah 28 ayat yang ke-7. Muka surat bercetak 386. Quran bercetak 386 ya. Surah Al-Qasas surah 28 ayat 7. Cerita mak Nabi Musa hanyutkan Nabi Musa ya. Kita dah biasa dengan cerita ni, tapi kita tengok daripada beberapa perspektif yang sedikit berbeza tuan-tuan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa ya. Wa auhayna ila ummi Musa ya. Itu mula dia. Ayat ni tuan-tuan, surah Al-Qasas surah 28. Dalam bahasa Arab bila kita sebut auhayna, maknanya kami wahyukan ya. Kata Allah, dan kami telah wahyukan kepada, patutnya wahyu kepada Rasul, tetapi di sini wahyu kepada ummi Musa, mak Musa ya. Jadi oleh kerana disebut wahyu dikaitkan dengan mak Nabi Musa, tak ada perempuan yang dapat wahyu, tak ada perempuan jadi nabi ya. Ada riwayat daripada Imam At-Tabari dalam kitab tafsir dia, Tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari kata, kalaulah ada perempuan yang layak untuk menjadi rasul, menjadi nabi, maka sudah tentu wanita itu adalah Maryam ya. Kerana syarat untuk jadi nabi rasul, Jibril kena datang jumpa dia face to face, personally. Tak ada perempuan, hatta Khadijah, hatta Aisyah ya, yang ditemui secara personal, secara face to face oleh Jibril, melainkan Maryam seorang. Maryam saja tuan-tuan ya. Sebab tu Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari ya, menyebut bahawasanya kalaulah ada perempuan yang layak untuk menjadi rasul atau nabi, sudah pasti Maryam. Jadi maknanya confirm tak ada perempuan jadi nabi dan rasul. Walaupun diipuh seorang cikgu sejarah ya, saya ingat tahun 80-an kot ya, ataupun awal 90-an, dia mengaku jadi nabi dan orang percaya, ada pengikut tuan-tuan, ada pengikut ya. Tapi kemudian ditangkap oleh Jabatan Agama Islam Perak lah ya. Cikgu sejarah ni pasal dia pandai sejarah tuan-tuan ya, pandai sejarah ya. Jadi dia mengaku sebagai nabi perempuan. Pernah berlaku nabi perempuan sebelum? Pernah berlaku ya. Isteri kepada Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab daripada Yamamah, semasa Nabi masih hidup ya, beliau pernah mengaku sebagai nabi ya. Dia kata nabi ambil sebahagian, aku ambil sebahagian ya. Kemudian kita tahulah ya, berlaku perang Riddah, berlaku perang pada zaman Abu Bakar As-Siddiq terhadap golongan murtad, dan Musailamah Al-Kazzab dibunuh oleh Wahsy. Wahsy adalah orang yang sama yang telah membunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud ya. Jadi Wahsy dengan tombak yang sama, beliau telah menebus balik, walaupun dia kata tak tertebus, tapi aku bunuh Musailamah Al-Kazzab, orang yang mengaku sebagai nabi. Dalam bahasa Arab, orang yang mengaku sebagai nabi kita panggil mutanabbi, istilah dia. Kalau nabi orang betul, kalau mutanabbi orang yang mengaku sebagai nabi ya. Antaranya Musailamah Al-Kazzab. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, isteri Musailamah Al-Kazzab, sebelum dia berkahwin dengan Musailamah, beliau juga mengaku sebagai seorang nabi. Jadi kenalah tuan-tuan, nabi palsu berkahwin dengan nabi palsu, kenalah tu ya. Tu cerita dia ya. Jadi mutanabbi kahwin dengan mutanabbiah, sebab dia perempuan, mutanabbiah ya. Dua-dua pembohong tuan-tuan. Okey. Jadi apabila Allah sebut wa auhayna, bukan makna wahyu, tetapi maknanya wa alhamna.
Ya, maknanya Allah telah beri ilham kepada siapa? Mak Musa. Dalam bahasa Arab kita dah sebut, bila sebut ummi tak mesti ibu kandung, boleh ibu angkat, ibu saudara, boleh nenek. Sebab itu dalam riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitabnya ya, Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Ibnu Hajar ni tuan-tuan, ini orang hebat lah, ya. Selepas daripada Imam Al-Bukhari, ya, Imam Muslim, ada seorang muncul, ya, yang meninggal pada tahun 852 Hijrah, ya, abad yang ke-9 Hijrah, ya. Beliau dipanggil sebagai Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang hebat tuan-tuan, ya, orang hebat. Beliau yang telah mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu tuan-tuan, ya, disyarahkan, diinterpretasikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tokoh hebat, mufti besar Mesir, ya. Beliau berasal daripada Palestin. Nama tempat Ashkelon ataupun dalam bahasa Arab Asqalan, ya. Kemudian keluarganya berpindah ke Mesir. Beliau muncul sebagai tokoh hebat Mesir, mufti Mesir lah, yang juga mengarang kitab Bulughul Maram. Ibnu Hajar Al-Asqalani meninggal tahun 852 Hijrah. Beliau, ya, telah menyebut tentang Ummu Aiman, orang yang membesarkan Nabi, ya. Ketika mak Nabi wafat, Ummu Aiman jaga Nabi. Ketika Nabi duduk di rumah Abdul Muttalib, datuk Nabi, ya, Ummu Aiman masih menjaga Nabi lagi. Ketika, ya, Abdul Muttalib meninggal, Nabi dibesarkan di rumah Abu Talib, bapa saudaranya, tetap, ya, Ummu Aiman juga yang membesarkan Nabi. Jadi, ya, ada riwayat yang menyebut, Ibnu Hajar sebut dalam kitabnya Al-Isabah, ya, tentang para sahabat Nabi. Beliau kata, Nabi sebut, ya, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman itu adalah ibu aku selepas daripada ibu aku Aminah. Jadi kalau orang tanya kita, siapakah, ya, dalam sejarah Nabi dan Rasul, Nabi SAW yang disebut atau dipanggil oleh Nabi sebagai ummi, antaranya adalah Ummu Salamah, seorang wanita berkulit hitam berasal daripada Eritrea, ya. Dan beliau, ya, yang jaga Nabi sebelum Nabi lahir. Dia dah ada dah tuan-tuan. Ketika Nabi wafat, beliau masih hidup, maknanya panjang usia dia. Kalau kita nak sebut tentang Ummu Aiman, sikit saya sebut tuan-tuan. Ummu Aiman ini, ya, sebahagian riwayat menyebut beliau ditangkap dalam peristiwa serangan tentera bergajah. Pelik tuan-tuan, ya, sebab dia orang Eritrea. Tapi sebenarnya tak pelik, kerana Eritrea dengan Yaman dulu di bawah satu kerajaan besar, ya, satu empire besar, dipanggil Empire Abyssinia. Kalau ada peta tunjuk lagi cantik tuan-tuan, ya. Jadi Abyssinia ni dia merangkumi Eritrea, Somalia, Ethiopia, Yaman. Sebab itu serangan tentera bergajah diketuai oleh Abraha. Abraha tu berkulit hitam. Abraha tu adalah gubernur, ya, yang dilantik oleh Maharaja Abyssinia di Eritrea, ya, untuk mengetuai serangan tersebut. Sebab tu serangan daripada orang Yaman, ada gajah, ada 13 ekor gajah yang jadi frontliners. Ya, sebab apa tuan-tuan? Sebab gajah itu dibawa daripada Afrika. Ya, ada kapal yang besar pada masa itu bawa bawa gajah tadi, ya. Jadi ada dua riwayat, ada yang kata 9 ekor, ada kata 13 ekor, dan mereka punya tujuan bukan nak bunuh orang Mekah dak. Tujuan mereka adalah untuk merobohkan Kaabah. Kerana bila, ya, Abraha buat projek pembinaan gereja besar, ya, di Sana'a, di ibu negara Yaman, orang tak datang tuan-tuan, ya. Tapi Mekah orang datang, ya, setiap hari orang datang, setiap minggu orang datang. Terima kasih, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu, ya, ini projek apa tuan-tuan, ya, ini projek tourism, projek pelancongan, ya. Jadi ini cerita periuk nasib. Jadi oleh kerana orang tak datang pergi Yaman, jadi dia fikir tarikan orang datang Mekah adalah Kaabah. Jadi kita robohkan Kaabah, mudah-mudahan orang tak datang ke Mekah lagi. Ya, itu dia punya simple logik dia tuan-tuan, tapi tak betul, ya. Jadi ketika serangan tentera bergajah, ada 60,000 tentera. 13 ekor gajah, 60,000 tentera. Ustaz pernah kongsi dengan tuan-tuan. Dan antara yang ditangkap dalam peristiwa tersebut, ya, kerana semua tentera mati, termasuk Abraha. Yang hidup antaranya ialah wanita-wanita hamba yang bekerja sebagai pembuat makanan, buat air, rawat orang sakit. Yang itu tak mati tuan-tuan. Tayran ababil, ya, tidak menghukum mereka. Allah tidak menghukum mereka dengan batu yang dibaling oleh tayran ababil. Maka apa yang berlaku, ya? Yang berlaku ketika Abdul Muttalib pergi tengok kawasan, ya, di antara
di antara antara Muzdalifah dengan Mina. Ya, sebab orang Yaman datang daripada selatan. Yaman ni duduk di selatan, tuan-tuan. Ya, Yaman duduk di selatan. Ya, Mekah duduk di utara. Orang Yaman bila dia nak pergi ke Mekah, dia kena lalu Arafah dulu. Sebab Arafah paling selatan, Mekah paling atas. Ada Mekah, ada Mina, ada Muzdalifah dan ada Arafah. Orang daripada selatan kalau nak pergi Mekah, dia jumpa Arafah dulu. Arafah tak ada hal, tuan-tuan. Okey, sebab dia masih tanah halal. Masuk ke Muzdalifah masih okey lagi. Daripada Muzdalifah nak masuk ke Mina, masa tu Allah hantar. Ya, Allah hantar ke atas mereka tayran ababil. Ya, sekumpulan burung yang mengerjakan mereka mati habis, tuan-tuan. Tak ada yang hidup. Abraha pun mati, cuma dia mati di Yaman. Sempat dia balik ya, dalam keadaan yang tersiksa sebab cedera parah. Tapi di kalangan perempuan-perempuan yang bekerja sebagai jururawat, sebagai tunggang buah air dan sebagainya, itu ada. Abdul Muttalib telah bertemu dengan Ummu Aiman. Dia ambil Ummu Aiman ni. Ya, lalu ya diserahkan kepada Abdullah bapa Nabi. Ya, sebab tu Abdullah ketika dia bermusafir berniaga ke negeri Syam, ditinggal isteri dia, ya, isteri dia Aminah yang sedang mengandung. Maka pada ketika itu Aminah ditemani oleh Ummu Aiman. Sebab tu ketika Nabi dilahirkan, Ummu Aiman sudah ada di rumah Nabi. Dan Nabi panggil dia Ummi, ba'da Ummi, ya, seperti mana riwayat daripada Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Okey, tuan-tuan. Jadi apabila kita sebut Ummi, bukan mesti mak kandung, ya, tetapi dalam konteks Nabi Musa, ya, Ibnu Katsir menyebut ini mak kandung dia. Malah ada riwayat yang menyebut mak Nabi Musa namanya Yukabid. Ya, ini biasa, tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan dengar satu nasyid dibuat oleh kumpulan Hijaz, ya, nama apa ni nasyid tu Ratu Nil, Ratu Sungai Nil, tak ada orang lain, tuan-tuan. Itu adalah mak Nabi Allah Musa alaihissalam, Yukabid. Ya, mari kita tengok. Allah ilhamkan kepada mak Nabi Musa. Kerana Nabi Musa lahir, ya, pada waktu sebahagian para sejarawan sebut pada zaman seorang Fir'aun yang paling hebat di Mesir yang dipanggil sebagai Ramses II. Ya, Ramses As-Sani yang kedua, tuan-tuan. Ramses yang kedua. Beliau adalah anak pada Seti I. Panjang cerita, tuan-tuan. Ini kingdom number 19. Ada lebih daripada 20 kerajaan, ya, 20 dinasti di Mesir itu Fir'aun ni. Dan ini Fir'aun, ya, dinasti yang ke-19. Kalau kita pergi ke Museum Kairo, tuan-tuan, dalam Museum Kairo tu dia susun ikut dinasti. Nombor 17, 18, 19, ya. Cuma tuan-tuan boring je lah nak tengok pasal terlalu banyak, ya. Jadi 19 itu, ya, dia punya raja pertama ialah Ramses yang pertama. Ramses pertama tu Datuk Ramses kedua. Bila Ramses pertama mati, ganti oleh Seti I. Seti I tu ialah anak kepada Ramses nombor 1. Dan bila, ya, dia lantik anak dia untuk jadi putera mahkota, pada usia sangat muda, 24 tahun meninggal, ya, anak lelaki dia meninggal, anak kesayangan dia. Jadi tak ada orang lain. Ramses yang kedua lah dilantik menggantikan abang dia, tuan-tuan. Ramses yang kedua ni, tuan-tuan, ya, beliau ambil Nabi Musa sebagai anak angkat melalui isteri dia. Kejap lagi kita akan tengok, ya. Jadi beliau Ramses yang kedua, beliau telah bermimpi. Beliau mula memerintah pada tahun 1279. Maknanya kalau orang tanya kita, antara Nabi Isa, ya, Jesus Christ orang putih panggil, dengan Nabi Musa alaihissalam jaraknya lebih kurang 1300 tahun. Jauh, tuan-tuan, 1300 tahun, ya. Ataupun lebih tepat lagi 1279. Tapi kalau tuan-tuan tak ingat, tuan-tuan kata je lebih kurang 1300. Kalau dalam exam kita bagi markah kesian, tuan-tuan. Kita bagi juga, ya, 1300 tahun. Jauh, tuan-tuan. Kerana apa Ustaz sebut macam tu? Kerana Datuk Nabi Isa, ya, namanya Imran. Dalam Quran ada satu surah nama surah Ali Imran, ya. Mak kepada Nabi Isa Maryam, bapa pada Maryam Imran, ya. Kebetulan, tuan-tuan, bapa kepada Nabi Musa, bapa kepada Nabi Harun namanya Imran juga. Adakah Imran yang sama? Tak, Imran yang berbeza. Kerana jarak antara Imran Maryam dengan Imran Musa lebih kurang 1300 tahun. Tak munasabah, tuan-tuan. Ya, orang yang sama, tak. Nama saja sama sebab mereka daripada Bani Israel. Jadi Ramses yang kedua telah bermimpi, ya. Mimpi apa, tuan-tuan? Dia mimpi negara Mesir itu terbakar habis.
Ya, Mesir ni ada lebih kurang 26 negeri tuan-tuan. Kalau tempat kita ada 14, Mesir ada 26 negeri. Mesir ni antara negara Afrika yang paling besar. Dia bukan yang terbesar tapi antara yang paling besar tuan-tuan. Ya, ada lebih kurang 26 negeri. Ya, dia panggil muhafazah. Ya, muhafazah tu macam negeri lah. Sebab tu setiap negeri di Mesir ni ada dia punya muhafiz. Muhafiz makna ada gubernur dia. Kairo tu gubernur, ada gubernur. Ya, apa ni, Alexandria ada gubernur, ya, dan sebagainya. Ni semua 26 lebih kurang. Jadi yang peliknya kata Ramses yang kedua dalam mimpi dia tu tuan-tuan, ya, apabila berlaku, ya, kita kata kebakaran besar di Mesir, yang terbakar hanya rumah orang Mesir. Rumah Bani Israel tak terbakar. Itu yang jadi pelik pada dia. Maka dia kumpulkan semua penasihat dia, ya, apa ni, kabinet, menteri kabinet dia, dia kumpulkan ahli sihir dia. Maka dia tanya, apa sebenarnya, ya, takwil ataupun takbir kepada mimpi tadi. Dia tak tahu. Ya, dia tak tahu tuan-tuan. Dia tanya pada menteri dia. Ya, itulah tugas menteri, memberi nasihat kepada sultan, kepada Firaun. Jadi antara, ya, jawapan yang dia dapat, antaranya yang dia puas hati, dia kata ini satu isyarat bahawasanya akan muncul seorang raja di kalangan Bani Israel yang akan menumbang dan menggulingkan tuanku. Tu yang marah Ramses tuan-tuan. Ya, jadi pemimpin ni biasanya raja ke sultan ke siapa-siapa lah tuan-tuan. Ya, dia kalau rakyat dia sokong dia, okey, tak ada hal. Tapi kalau ada yang baru memberontak, tunggu. Ya, sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah, Saddam Hussein tuan-tuan, Saddam Hussein antara, ya, seorang presiden pemimpin yang disayangi oleh rakyat dia tuan-tuan. Ya, tapi kalau ada yang bangun memberontak di kalangan Kurdis ke, di kalangan Syiah ke apa tuan-tuan, tunggu tuan-tuan. Satu kampung dibakar tuan-tuan. Ya, dengan senjata kimia tuan-tuan. Dengan bom, ya, bom kimia, biological bom tuan-tuan. Memang, ya, memang kau-kau dibagi tuan-tuan. Tapi kalau sokong dia memang untung. Ya, itu kaedah dia. Sebab itu Iraq negara kaya, tuan-tuan pun tahu. Ramai di kalangan medical doctor kita, di kalangan ustaz-ustaz kita dulu mengaji di Iraq tuan-tuan. Dapat scholarship daripada Saddam Hussein. Ya. Tapi kalau kita tengok sekarang jauh bezalah dengan dulu. Ya, mudah-mudahan Allah bangunkan balik Iraq ni lah. Ya, dia sedang membangun. Mudah-mudahan tak ada konflik lagi dan boleh naik balik sebagai satu kuasa dunia baliklah tuan-tuan. Ya, sebab kita tahu sejarahnya panjang dan sejarah yang berkait dengan akhir zaman, ya, konflik akhir zaman memang antaranya berpusat di Iraq. Tak boleh tidak tuan-tuan. Iraq dan Syria pasti. Ya, itu disebut dalam banyak hadis-hadis sahih. Okey, kita balik pada tadi. Jadi Ramses puas hati. Ramses kata inilah mungkin takwil yang sebenar kepada mimpi aku tadi. Sebab habis semua rumah terbakar, yang tak terbakar rumah Bani Israel. Maka dia pun keluarkan satu polisi baru tuan-tuan. Semua budak lelaki lahir saja dibunuh. Ya, sebab kata ahli sihir tadi, kata menteri dia akan lahir, mana belum lahir. Ya, maknanya kalau lahir lelaki bunuh, kalau perempuan biar akan hidup. Ya, yuzabbihuna abna'ahum. Ya, apa mereka buat? Mereka bunuh, mereka sembelih anak-anak lelaki. Wa yastahyuna nisa'ahum. Tetapi mereka biarkan anak perempuan besar sampai jadi wanita dewasa. Ya, dia buat polisi itu tuan-tuan. Ya. Maka antara yang lahir pada waktu tersebut adalah Nabi Musa. Ya. Sebab apa Nabi Harun hidup tuan-tuan? Kerana para ulama sirah kata Nabi Harun lahir sebelum polisi itu dijalankan. Ya, maknanya Nabi Musa tu zaman ketika polisi sudah ada. Ya, dan kalau kita tengok, ya, antara para ulama, ya, dalam bidang sirah, ya, dalam bidang sejarah Islam ni menyebut bahawasanya antara Nabi Harun dengan Nabi Musa tu ada beza 2 tahun. 2 atau 3 tahun. Maknanya Harun tu confirm abang Nabi Musa. Walaupun dalam Quran Allah sebut Musa dan Harun. Ya, Allah tak sebut Harun dan Musa, melainkan ada satu tempat tuan-tuan. Ya. Kalau kita tengok Ibrahim dengan Ismail, Allah sebut Ibrahim dulu. Ibrahim, ya, wa Ismail. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub contoh. Ya, kerana Allah sebut yang tua dulu. Dah tentulah sebut Nabi Ibrahim. Ya, diikuti dengan Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Betul lah susunan tu. Ya, dalam konteks antara Nabi Daud dan Sulaiman, sebut Nabi Daud dulu ke Sulaiman dulu tuan-tuan? Allah sebut Daud dulu ke Sulaiman? Ya, dah tentulah Allah sebut Daud lah dulu. Ya, pasal Daud bapa, Sulaiman anak. Tapi dalam konteks, ya, antara Musa dan Harun, Allah sebut Musa dulu, sedangkan Musa adik, Harun abang. Ya, kerana yang dibincangkan di situ ialah bukan umur saja.
ya, yang dibincang hadis itu ialah siapa dulu jadi nabi dan rasul. Musa dulu tuan-tuan. Ya, sebab itu disebut Musa baru Harun. Ya, melainkan ada satu tempat ya perbincangan antara pemimpin Mesir. Ya, sebab orang Mesir dia lebih kenal Harun daripada Musa. Sebab Musa hilang selama 10 tahun. Selepas Musa pukul seorang budak Kibti, mati budak tu, Nabi Musa duduk selama 10 tahun di kampung Nabi Syuaib. Itu yang cerita Musa hilang daripada masyarakat Mesir. Sehinggalah Musa balik. Sebab tu orang duk sebut Harun baru Musa. Tapi Allah menyebut Musa dulu baru Harun. Okey tuan-tuan, apa yang berlaku? Jadi ya, ketika Nabi Musa lahir, dia lahir pada waktu polisi bunuh anak kecil ya, lelaki ni sudah berlangsung. Maka kata ya Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam ilham dia. Jadi ilham tuan-tuan kepada orang biasa datang dalam bentuk mimpi. Dia datang dalam bentuk mimpi ya. Mimpi yang baik dipanggil ru'ya shadiqah atau ru'ya salihah. Sebab tu antara perkara yang masih Allah bantu kita tuan-tuan, para ulama kita mimpi ya, mimpi-mimpi yang baik. Pernah berlaku semasa peperangan, tuan-tuan bertahu ya, peperangan antara Israel laknatullah dengan tentera Mesir. Ya, tentera Mesir dah cari di mana kamp tentera, di mana pihak Israel sembunyikan ya mereka punya tentera, mereka punya apa kita panggil peralatan senjata tentera ni kat mana tuan-tuan. Cari tak jumpa. Sehingga tentera Mesir bertemu dengan Rektor Al-Azhar ya, ataupun kita panggil Syekhul Azhar. Syekh Al-Azhar tuan-tuan, jumpa dengan dia. Ya, Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, jumpa dia, tanya, kami dah usaha dah secara militeri, kami dah buat kajian, kami dah buat penyelidikan, tak jumpa, tak tahu di mana. Ya, minta tolong ya Syekhul Azhar ya, Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud ya, untuk tahajud lah tuan-tuan, tak ada lain lah. Minta dengan Allah ya, supaya Allah bagi petunjuk pada kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Nak tunjuk kat mana tu ya. Maka alhamdulillah tuan-tuan, Allah tunjuk ya kepada Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud lokasi tempat di mana ya tempat persenjataan kamp tentera Israel tu berada di Sinai, semenanjung Sinai tuan-tuan. Ya, kerana mereka tembak dengan meriam ya, meriam biasa tak jadi tuan-tuan. Ya, jadi rupanya mereka kena tembak dengan meriam apa tuan-tuan? Water cannon. Tuan-tuan yang pernah kena tembak dengan water cannon tahulah. Ya, demonstrasi dulu-dulu tuan-tuan, zaman dulu-dulu kita. Ya, jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah roboh ya kawasan tentera tersebut sebab ditutup dengan pasir daripada gurun tuan-tuan. Ya, dan barulah terdedah dan berjaya akhirnya dikalahkan oleh tentera Mesir. Itu panjang cerita tuan-tuan. Tapi balik pada kisah tadi, kita nak bagi tahu ya macam mana cara Allah nak selamatkan Nabi Musa. Ya, caranya mudah aja tuan-tuan. Ya, Allah bagi tahu pada mak ya kepada Nabi Musa, ya Kabir, susukan Nabi Musa, an ardi'i ya. Jadi susukan dulu. Kerana apa tuan-tuan? Apabila seseorang ibu, orang perempuan tahulah, bila dia susukan seorang anak, yang pertama terbina hubungan apa tuan-tuan? Ibu tu dah lahirkan anak, memang ada hubungan biologi pasti ya. Tetapi ibu tadi tuan-tuan nak pastikan anak tu kenal dia kena susukan anak tu. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat masa kita menyusu, masa kita kecil dulu, bila kita mak kita bagi kita susu, lepas kita puas mengisap susu, apa jadi tuan-tuan? Kita tengok muka mak kita agak kita ya, tengok muka mak dia, isap susu balik, tengok muka mak dia. Maknanya ya, gambaran muka mak ni tu sudah terakam tuan-tuan, dah terakam dah. Memang sudah terakam ya. Sebab tu dia kenal mak dia tuan-tuan, dia kenal mak dia ya. Kemudian apa? Yang kedua, air susu dia. Ya, jadi para ulama kata, tak tahulah, mungkin ada kajian ya dalam bidang perubatan ya. Setiap ibu ni air susunya rasanya berbeza-beza tuan-tuan. Allah buat ya berapa trilion manusia tuan-tuan, lebih daripada trilion. Tapi air susunya sedikit berbeza. Sebab itu ketika Nabi Musa diajukan ibu susu yang lain tuan-tuan, Nabi Musa tak nak tuan-tuan. Ya, bila Nabi Musa nak menghisap susu, dia tak jadi. Yang pertama, dia tengok wajah perempuan yang nak menyusukan dia tu bukan mak dia. Yang kedua, air susunya berbeza. Yang ketiga apa tuan-tuan? Apa lagi? Ya, yang ketiga ialah bau badan. Ya, sebab tu ada ya dalam satu majalah Ustaz baca kisah seorang ibu tuan-tuan yang terpisah dengan anaknya 25 tahun. 25 tahun tuan-tuan, ya. Jadi bila dia terpisah 25 tahun, oleh kerana sedih dia, menangis dia tuan-tuan, buta mak ni. Tuan-tuan tahulah ya, bila banyak menangis biasanya boleh buta.
Ini dibuktikan dalam filem apa tuan-tuan? Filem apa tu? Filem apa? Ibu Mertua Aku ke apa? Ya. Jadi Kasim selamat kan, ya. Oleh kerana dia dapat tahu isteri dia Sabariah meninggal, walaupun tipu je tuan-tuan. Dapat telegram masa tu kan, ya, meninggal ketika melahirkan anak, maka menangis dia. Menangis punya menangis, akhirnya buta. Maknanya cerita Melayu pun, ya, bagi cerita yang sama. Dalam Quran cerita Nabi Yusuf dengan bapaknya Yaqub sama tuan-tuan. Ya, Nabi Yaqub juga buta, ya, tapi buta yang boleh dipulihkan balik. Jadi dalam bab tadi apa yang berlaku? Mak tadi 25 tahun terpisah, ya. Dia buta, tak dapat tengok anak dia. Tapi bila dia bertemu dengan anak dia tuan-tuan, anak dia boleh mengenal ibu dia boleh mengenal anak dia. Antaranya ialah kerana bau badan masing-masing tuan-tuan. Jadi dahlah tengok muka mak Nabi Musa, dah hisap susu daripada mak dia. Nombor 3, bau badan mak dia. Sebab itu, ya, ayat kemudian nanti kita tengok Allah sebut wa haramna alaihil maradi. Kami haramkan Nabi Musa itu daripada menyusu daripada mana-mana ibu susu. Tak boleh tuan-tuan. Ya, sebab itu akhirnya Nabi Musa dikembalikan kepada mak dia. Nanti ayat, ya, yang sama bagi tahu. Jadi sebelum, ya, sebelum dicampakkan ataupun hanyutkan oleh maknya Yukabid, ya, maka yang pertama susukan dulu. Ya. Untuk menjadi anak susu biasanya berapa kali susuan tuan-tuan? Berapa kali seorang budak tu kena menyusu daripada seorang ibu sehingga ibu tu menjadi ibu susu? Berapa kali tuan-tuan? Berapa kali? 5 kali tuan-tuan. Dalam mazhab Abu Hanifah kata 3. Ya, tapi riwayat yang lebih kuat tuan-tuan, dan ittifaq para ulama setuju minimum 5 kali kenyang baru budak tu jadi anak susuan kita. Ya, maknanya contoh kita kata, ya, kita bekerja, anak kita duduk di rumah dengan pembantu rumah, bagi dia susu formula tak nak dia tuan-tuan, nak susu ibu juga. Kebetulan jiran sebelah rumah kita, ya, dia juga baru melahirkan anak, dia boleh menyusu. Jadi anak kita menyusu dengan dia. Kalau menyusu sekali 2 tak ada apalah tuan-tuan. Tapi kalau menyusu 5 kali kenyang, ya, 5 kali kenyang, maka dikira anak susuan perempuan tadi. Jadi sudah berlaku hukum lah. Maknanya nanti kalau anak kita jatuh cinta dengan anak jiran, tak boleh kahwin, kerana mereka adalah anak susuan. Kalau cerita Melayu, cerita Indonesia, sinetron, banyak cerita-cerita macam ni tuan-tuan. Dia mengajar kita tentang hukum tapi melalui filem, melalui novel. Ya, okey tuan-tuan, Quran sama juga. Kalau tuan-tuan minat baca novel yang terbaik adalah Al-Quran. Sebab Quran ni cerita macam-macam, termasuk cerita Al-Qasas. Al-Qasas ni tuan-tuan, namanya pun Al-Qasas, jamak bagi perkataan qissah. Orang Melayu panggil kisah, ya, orang Arab panggil qissatun. Kalau jamaknya qasas. Maknanya surah 28 ni surah yang menghimpunkan cerita-cerita Nabi dan Rasul yang pelbagai tuan-tuan. Termasuk cerita Nabi Musa AS dan ibunya dan Fir'aun. Jadi oleh kerana mak Nabi Musa telah menyusukan dia, maka apa yang berlaku, ya? Fa iza khifti alaihi, maka Allah kata, Yukabid, kalau engkau rasa takut, engkau rasa bimbang, ya, tentera Fir'aun akan tangkap anak engkau Musa, fa'alqihi fil yam, maka campakkan dia ke dalam yam. Yam ni bahasa apa tuan-tuan? Yam ni bahasa Hebrew, ya, yam ni bahasa Ibrani. Kalau tuan-tuan tengok dalam Old Testament tuan-tuan, ya, terjemahan ke dalam bahasa Inggeris, ya, terjemahan pada bahasa Inggeris, perkataan yam ini merujuk kepada sumber air. Dia boleh sungai, dia boleh apa kita panggil, ya, tasik besar, dan dia boleh laut. Tiga-tiga boleh yam, ya. Dan dalam, ya, bahasa Hebrew tuan-tuan, dalam Old Testament, ya, disebut Yamsuf. Yamsuf tu, ya, yam tu makna apa? Yam tu makna sungai ataupun makna tasik besar, ya, suf. Jadi apabila diterjemah dalam bahasa Greek, ya, Bible tu diterjemah dalam bahasa Greek, dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggeris tuan-tuan, maka diterjemah Yamsuf tu sebagai Red Sea tuan-tuan. Red Sea, bukan cerita ni lah, ya, cerita Nabi Musa ketuk dengan tongkat dia, terbelah 12 laluan tu, ya. Sebenarnya tuan-tuan, dalam bahasa Hebrew, kalau nak kata Red Sea, dia kena sebut Yam Adom. Yam tu makna laut ataupun sungai besar ataupun tasik, ya. Adom tu makna merah, ya. Tetapi dalam Bible Hebrew, ya, Hebrew Bible tuan-tuan, ya, dalam Torah, dalam Old Testament tidak disebut Yam Adom, tak sebut tuan-tuan. Yang disebut ialah Yam Suf. Ya, apa makna suf tuan-tuan? Suf ni merujuk kepada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tepi tasik.
Ya, jenis kita kata macam lalang tapi besar sikit macam buluh tuan-tuan. Dia panggil reed. R-E-E-D. R-E-E-D. Jadi maksudnya yang diterjemah tu sebenarnya bukan Red Sea tuan-tuan. Bukan Red Sea tetapi Red Sea tuan-tuan. Ya, yang dirujuk sebagai Sea of Reed. Jadi maknanya bukan Laut Merah tuan-tuan. Itu kesilapan ya besar yang dibuat oleh sebahagian ya para penterjemah Bible ketika menterjemahkan tempat Nabi Musa pukul tongkat dia kepada tempat tadi. Jadi dia bukan Red Sea ya antara Afrika dengan Asia Saudi, bukan tuan-tuan, tapi jawapannya ialah Red Sea ataupun Sea of Reed, tempat yang berada di tengah-tengah Mesir ya, tasik air masin, namanya The Great Bitter Lake tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka peta apa kita panggil ya Mesir ya, dia duduk di tengah-tengah tuan-tuan. Tengah-tengah tu ialah di mana tuan-tuan? Tengah-tengah tu di tengah-tengah ya, di terusan Suez, di tengah-tengah tu ada satu tasik besar, bukan satu tasik, ada banyak tasik. Sebahagian tasik itu dipanggil The Great Bitter Lakes. Dalam bahasa Arab kita panggil Buhairat Al-Murrah. Buhairah mana tasik besar tuan-tuan ya. Benda ni Ustaz kena tunjuk pakai PowerPoint presentation baru nampak, baru cantik tuan-tuan ya. Tapi hari ni tak sempatlah kita nak buat yang tu ya, cuma kita sebut daripada Quran, itu kisahnya. Ustaz kena detailkan supaya tuan-tuan faham. Nanti bila tuan-tuan baca, tuan-tuan boleh faham ya. Sebab ayatnya panjang sampai ke bawah. InsyaAllah kita sambung pada minggu keempat nantilah ya. Cuma hari ni Ustaz mukadimahkan, apabila Yukabid rasa takut ya, fa iza khifti alaihi, apabila engkau rasa takut bimbang Musa ditangkap oleh tentera Firaun ya, maka campakkan dia, fa alqihi fil yam. Pasal apa campak tuan-tuan? Pasal apa campak ya? Kerana bukan nak suruh ambil Musa tu campak, lemah Musa tu tuan-tuan. Sebab tu disebut dia diletakkan dalam papyrus punya basket ya. Papyrus tu adalah daun yang banyak di tepi-tepi sungai Nil ni, banyak tuan-tuan ya, yang digunakan untuk melukis, menggambar, menulis ayat-ayat Quran apa semua tu, itu semua dipanggil papyrus lah ya. Maka apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia buat macam kotak, macam peti, letak Nabi Musa dalam tu, maka dihanyutkan. Sebab apa Allah sebut maka campakkan ya? Kerana disebut ketika mak Nabi Musa, Yukabid, ketika dia nak hanyutkan Nabi Musa, hatinya berat tuan-tuan. Mana seorang mak baru lahirkan anak, baru menyusukan 5 kali kenyang tuan-tuan ya. Masa dia nak hanyutkan tu, bila dia hanyut tuan-tuan, dia tarik balik anak, dia tak sampai hati tuan-tuan. Mana ada mak yang sampai hati, melainkan mak yang nak buang anak lah ya. Bila dia lepaskan, dia tarik balik tuan-tuan ya. Sebab tu kata sebahagian para ulama ya, dalam bidang bahasa Arab ya, disebut perkataan fa'alqihi, seolah-olah mana kalau kita campak, kita tak ambil lagi lah. Macam tuan-tuan buang sampah, kita ada sampah tuan-tuan, memang busuk dah, 2 hari tak buang, kita kumpulkan, kita nak buang dalam tong sampah. Tuan-tuan buka apa kita panggil ya, tudung tong sampah tu, tuan-tuan baling. Bila tuan-tuan baling, tuan-tuan tutup, tuan-tuan ada tak rasa Allah ya, sedih lah ya, menyesal lah pula buang sampah ni? Tak tuan-tuan, sebab kita campak, mana kita tak tengok lagi dah, kita dah ikhlas. Macam tuan-tuan masuk tandas, bila tuan-tuan masuk tandas, tuan-tuan buang air, lepas tu tuan-tuan flush. Bila lepas tuan-tuan flush, tuan-tuan ada rasa menyesal tak? Banyak pula buang pagi ni. Tak ada tuan-tuan. Sebab apa ya? Sebab tu kita panggil buang air tuan-tuan ya. Maknanya kita dah ikhlas lillahi ta'ala tuan-tuan ya. Begitu juga mak Nabi Musa, ketika dia lepaskan anak dia Musa, dia kena lepaskan dengan ikhlas, kerana ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilham tadi ya. Maka dia pun campakkan tuan-tuan. Dan Allah kata wala takhafi di sungai Nil. Yam di sini merujuk kepada sungai Nil. Sebab tu bila tuan-tuan jumpa yam dalam Quran, ada banyak tempat dalam Quran sebut yam. Yam dalam bahasa Hebrew merujuk kepada makna sungai ya, boleh makna tasik besar, juga boleh makna laut ya. Jadi bila disebut yam, bukan mesti laut ya, kadang-kadang sungai, kadang-kadang tasik besar tuan-tuan. Okey, Allah kata wala takhafi wala tahzani, jangan kamu sedih, wala takhafi, jangan kamu takut. Jangan takut. Takut apa? Takut anak tu lemas tuan-tuan. Sungai Nil ni sungai yang terpanjang di dunia tuan-tuan, sungai yang deras airnya. Dan antara benda yang ada di sungai Nil tuan-tuan, buaya. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke bawah, ke Luxor di bawah tuan-tuan ya, tuan-tuan akan tengok ada museum, crocodile museum. Ada crocodile museum, tuan-tuan boleh tengok museum ya, yang di dalamnya ada buaya yang dimumiakan. Maknanya tuan-tuan ya, mummification, proses memumiakan manusia ni, bukan manusia je tuan-tuan ya,
Binatang kesayangan pun dibuat. Termasuklah ikan yang besar, tuan-tuan. Ada ya ikan apa kita panggil ya, ada ikan yang besar-besar dimumiakan juga. Ada binatang-binatang dimumiakan, termasuklah ya apa tuan-tuan? Termasuklah buaya. Ya, terbukti memang Sungai Nil ni sungai yang ada buaya. Cuma bila dibina empangan, tuan-tuan, empangan besar, empangan Nasir. Ya, ada Lake Nasir paling besar ya, itu dibuat zaman apa kita panggil Jamal Abdul Nasir. Ya, presiden Mesir dulu. Sebab tu dipanggil ya Lake Nasir, ambil sempena nama dia Jamal Abdul Nasir. Ya, macam apa kita panggil nama pemain back kiri pasukan Malaysia dulu, tuan-tuan, Jamal Abdul Nasir. Ni zaman Soh Chin An Santok Singh, tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingatlah. Santok Singh Soh Chin An ya, itu central back, sebelah kanan ya Yusof, tuan-tuan, sebelah kiri Jamal Nasir. Ini antara pasukan hebat ya yang pernah dilahirkan oleh Malaysia lah. Itu zaman Muqtadari, tuan-tuan. Ya, zaman James Wong, Hassan Sani, itu Olimpik pula. Nak cerita bola panjang, tuan-tuan, boleh. Ya. Nanti ada peluang kita cerita bola pula, tuan-tuan. Tapi kaitan dengan Quran dan hadis lah. Ya, bukan bola sembang kosong, sembang santai, sembang kari bukan, tuan-tuan. Ya, sorry, tuan-tuan. Ya. Okey, so balik pada cerita tadi, tuan-tuan. Ya. Apa yang berlaku? Jadi dah tentu seorang ibu takut anaknya lemas, pasti, tuan-tuan. Takut anaknya dihanyutkan oleh Sungai Nil yang deras. Takut anaknya diapa-apakan oleh sekumpulan buaya yang memang ada dalam Sungai Nil. Tapi Allah kata wala tahzani, jangan takut, jangan bimbang, jangan panik. Ya, jadi kalau disebut la tahzan bukan makna jangan sedih je, tuan-tuan. Boleh makna jangan panik, do not panic. Jangan, ya. Sebab apa? Sebab Allah jaga. Allah janji. Allah kata inna radduhu ilaiki. Ya, yukabid, sesungguhnya kami inna radduhu ilaiki, pasti kami akan kembalikan Musa kepadamu. Kemudian apa lagi? Ya, waja'iluhu minal mursalin, dan pasti kami akan jadikan Musa itu di kalangan rasul-rasul. Gembiralah dia, tuan-tuan. Yukabid ni, tuan-tuan, dia beragama dengan agama Nabi Allah Ibrahim. Dia nak agama Nabi Ibrahim. Sebab Musa daripada keturunan Nabi Yaqub. Yaqub beriman dengan Ishak, Ishak beriman dengan bapaknya Ibrahim. Jadi mereka berpegang pada suhuf Ibrahim, agama tauhid. Ya, agama tauhid. Sebab tu dia dapat mimpi yang baik, tuan-tuan. Sebab tu mimpi yang baik hanya datang kepada orang beriman saja, tak kira zaman. Ya, sebab itu Nabi SAW juga salah seorang yang banyak mimpi dalam kehidupan dia, tuan-tuan. Ya, melihat syurga, ya, melihat bagaimana dalam perang Uhud nanti ada para sahabat di kalangan Ahlul Bait yang akan terbunuh. Ya, maknanya kematian Hamzah, kematian Abdullah bin Jahash ya dalam perang Uhud itu sudah dijangka kerana Nabi sudah diberi mimpi yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan nak tahu ya, azan kita ya, lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar juga diperolehi melalui mimpi, tuan-tuan. Ya, Abdullah bin Zaid ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah, macam mana nak panggil orang datang masjid, macam mana orang nak panggil datang solat ya, Nabi belum ada arahan daripada Allah. Ada yang cadang bunyikan loceng, bunyi loceng macam ya, bunyi loceng macam apa, tuan-tuan? Macam Hindu, macam Kristian. Ya, sebab tu biasa kita dengar kan lagu-lagu masa kita belajar sekolah tadika dulu, tuan-tuan. Dulu tadika Islam tak ada. Apa lagu yang biasa kita nyanyi, tuan-tuan? Ya, Are you sleeping, are you sleeping Brother John, tuan-tuan. Ya, ni semua generasi Brother John ni semua, tuan-tuan. Sebab sama ustaz pun sekolah yang sama, tuan-tuan. Ya, are you sleeping Brother John, Brother John, morning bell is ringing, morning bell is ringing. Macam mana bunyinya, tuan-tuan? Ding dong bell, ding dong bell. Ya, itu cerita gereja, tuan-tuan, cerita gereja. Ya, Brother John ni siapa? Brother John ni adalah imam muda, tuan-tuan. Imam muda, ya. Jadi sebab apa kita panggil ya, sebab Father John tertidur, maka Brother John lah tolong bunyikan loceng tadi. Ini cerita gereja, tuan-tuan. Alhamdulillah anak-anak kita bila pergi sekolah, cucu kita pergi tadika Islam, tak ada lagi Are you sleeping Brother John. Kita sebut pun dia tak faham, tuan-tuan. Ya, budak-budak sekarang Al-Asmaul Husna, tuan-tuan. Ya, dah jauh beza, alhamdulillah. Ini perubahan yang cukup besar, ya. Jadi sama apabila kita sebut tentang nak panggil orang datang solat, sebab tak ada petunjuk daripada Allah. Nabi tak boleh buat fatwa sendiri-sendiri, tak boleh. Ada yang kata kita bunyikan loceng. Loceng dah menyerupai agama Kristian. Ya, kalau tempat kita Hindu, tuan-tuan. Ya. Kemudian apa lagi? Ada yang kata bunyikan trompet. Itu trompet macam agama Yahudi. Ya. Maka akhirnya datang seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid.
Ya, Abdullah bin Zaid bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, aku mimpi malam tadi. Ra'aitu fil manam, aku jumpa, aku tengok dalam mimpi aku. Mimpi apa tuan-tuan? Ada seorang lelaki berpakaian serba putih bagi tahu aku lafaz azan. Rupanya lafaz azan ni bukan daripada Quran, bukan daripada hadis asalnya tuan-tuan. Ya, dia datang daripada mimpi Abdullah bin Zaid. Ya, dia pun cerita satu. Ketika dia sedang menceritakan ya kisah di mimpi tadi tuan-tuan, datang Saidina Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab bagi tahu, ya Rasulullah, ya, aku juga mimpi yang sama. Boleh tuan-tuan. Dua orang tidur rumah lain, bantal lain-lain, mimpi sama, boleh tuan-tuan. Kita yang tidur satu bantal pun mimpi lain-lain. Ya. Rupanya boleh ya, bantal lain-lain mimpi yang sama. Boleh tuan-tuan. Dibuktikan tuan-tuan dalam hadis yang sahih, cerita tentang Umar mimpi perkara yang sama seperti mana dilihat ya dalam mimpi Abdullah bin Zaid. Ya, itu maknanya cerita tentang azan juga daripada mimpi. Ya, kemudian ditakwil oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu bila Allah kata jangan bimbang, kami akan pulangkan Musa kepada kamu dan kami pasti akan jadikan Musa salah seorang daripada Rasul. Gembiralah mak dia tuan-tuan. Ya, kita masuk ayat satu lagi tuan-tuan. Siapa jumpa Nabi Musa sebelum kita isyraq tuan-tuan ya? Faltaqatahu ya, alu fir'aun. Maka tak lama lepas dihanyutkan ya, tuan-tuan tahu ceritanya, Allah buat ya papyrus basket yang yang dalamnya ada Musa ya, dia tersangkut ya di tepi Sungai Nil tuan-tuan ya. Tersangkut pula dekat dengan istana Asyah binti Muzahim. Tuan-tuan, Firaun ni ramai isterinya. Paling kurang isteri Firaun ada 7 tuan-tuan. Ya, dia ada Ramses II ni, dia ada Nefertari, itu isteri paling dia sayang, dan dia ada 6 isteri yang lain. Ya, maknanya setiap isteri ada istana masing-masing. Pasal apa Allah buat ya papyrus basket yang bawa Nabi Musa tadi hanyut ya, dan tersangkut dekat dengan istana ya, siapa tuan-tuan? Istana Asyah binti Muzahim. Kerana Allah buat Asyah binti Muzahim tak pernah mengandung ketika dia bersama dengan Firaun, dengan Ramses yang kedua, tak pernah mengandung tuan-tuan. Maknanya dia sangat mendambakan seorang anak. Sebab itu apabila ya Musa punya basket jadi tersangkut dekat istana dia, diambil oleh pengawal, tunjuk kepada dia, jatuh hati dia pada Musa sebab dia tak ada anak tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan bayangkan, ini semua perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kena ikut perancangan tuan-tuan. Jadi apabila ditemui faltaqatahu, maka dikutip, diambil ya Musa itu oleh alu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Keluarga di sini besar, tentera, pengawal, dayang-dayang dia ya. Dia jumpa, kemudian liyakuna lahum aduwan wa hazana, yang akhirnya nanti Nabi Musa menjadi sebab ya untuk permusuhan antara Musa dengan mereka dan kesedihan tuan-tuan ya. Sebab apa? Sebab nanti Musa yang akan bangun untuk ya mengalahkan Firaun. Cuba tuan-tuan bayang, Musa dibesarkan di tempat yang orang tu nak bunuh dia tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Adakah Ramses II tahu Musa tu Bani Israel? Ya, dia tahu tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana sebab pujukan isteri. Ya, sebab tu pujukan ni tuan-tuan adalah merupakan satu kaedah ya untuk mengubah manusia daripada kejam, jahat, ganas macam Firaun boleh jadi baik tuan-tuan, kerana pujukan isteri. Jadi orang perempuan kalau ada nak beli benda-benda baru untuk hari raya tahun ni, pujuk tuan-tuan. Suami ni tak ada masalah. Walaupun garang, walaupun ya kita kata bengis ya, tapi bila kena pujukan isteri cair dia tuan-tuan. Buktinya Firaun, Ramses II. Suami kita tak seganas Ramses II tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana itu jangan bimbang. Ya, kalau kena pujuknya, kena hari dan waktunya tuan-tuan, right time, right place, right person, memang dapat. Jangan bimbang tuan-tuan. Ya. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Yang berlaku ialah ya, inna Fir'aun wa Haman. Sesungguhnya Fir'aun adalah raja pada masa itu, gelaran umum ya. Sebab Fir'aun zaman Nabi Musa paling kurang ada 2 tuan-tuan. Ya, maknanya Fir'aun yang kutip Nabi Musa, yang merupakan bapa angkat Nabi Musa, bukan Fir'aun yang sama yang tenggelam dalam The Great Bitter Lake. Orang lain tuan-tuan, kita dah sebut dah, orang lain tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh tengok YouTube, tuan-tuan boleh tengok kajian sejarah. Tapi YouTube ni kadang-kadang ada tokok tambah. Tapi kalau kajian sejarah biasanya ada fakta, ada nota kaki, ada footnote, ada references. Itu lebih bagus tuan-tuan.
Jadi sesungguhnya Fir'aun dan Haman wa junudahuma, dan tentera-tentera kedua-dua mereka. Haman adalah menteri, ya, disebut menteri paling penting. Maknanya, ya, ni menteri kanan tuan-tuan. Mungkin dia perdana menteri, mungkin. Ya, mungkin dia menteri kanan. Portfolio dia paling penting lah mungkin. Ya, jadi sebab itu ketika Nabi Yusuf keluar daripada penjara, tuan-tuan tahu kan, Nabi Yusuf dipenjarakan kerana dijadikan kambing hitam, tuan-tuan. Ya, sebab dalam sesuatu kes jenayah mesti ada orang yang akan jadi mangsa, pasti, tuan-tuan. Mesti ada scapegoat dia. Ya, cuma dalam bahasa Melayu kita terjemah sebagai bukan kambing lari, tuan-tuan. Ya, tetapi kambing hitam. Tak tahu apa sebab, tuan-tuan. Daripada scapegoat jadi kambing hitam. Ya, kadang-kadang scapegoat tu bukan hitam, tuan-tuan. Kadang putih. Ya, pasal apa diterjemah sebagai kambing hitam? Wallah alam, ni budaya, terjemahan budaya. Jadi oleh kerana itu Haman, ya, menteri penting. Macam Nabi Yusuf, ketika keluar dari penjara, Nabi Yusuf jumpa dengan Raja Mesir yang mimpi 7 lembu kurus makan 7 lembu gemuk. Patutnya lembu gemuk lah makan lembu kurus, tuan-tuan. Ya, jawapannya tak, tuan-tuan. Kerana lembu kurus lah yang lapar, yang boleh makan lembu gemuk. Kalau lembu gemuk dah kenyang, tuan-tuan. Nak makan apa lagi kita kata? Ya, jadi maknanya nak beritahu susunan Quran tu. Kadang-kadang dia tak masuk akal kita, tapi dia logik, tuan-tuan. Ya, kalau kita fikir betul-betul. Jadi Haman pun sama juga, ya, macam Nabi Yusuf. Apa jawatan Nabi Yusuf minta, tuan-tuan? Nabi Yusuf minta jawatan menteri apa, tuan-tuan? Dia tak minta prime minister, tuan-tuan. Ya, sebab baru nak naik, ya, baru nak naik takkan terus minta prime minister, jadilah menteri lain dulu, tuan-tuan. Ya, dia jadi menteri ekonomi. Dan ada satu lagi menteri dia mohon apa, tuan-tuan? Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, tuan-tuan. Ada 2 portfolio. Maknanya, tuan-tuan, daripada cerita Nabi Yusuf tu, tak salah seorang menteri pegang 2 portfolio. Boleh, tuan-tuan. Kalau tak boleh, dah tentu Allah akan bidah benda tu, tuan-tuan. Ya, dia mudah, tuan-tuan. Dalam hidup kita ni, tengoklah cerita apa pun. Tuan-tuan tengok, dalam Quran ada contoh. Ada contoh. Kalau Quran contoh, kalau hadis contoh, tuan-tuan, dalam sirah ada, tuan-tuan, kita jadikan tu sebagai panduan. Sebab Quran, hadis, ini adalah pegangan kita, tuan-tuan. Ya, sebab tu Nabi kata, aku tak tinggalkan kepada kamu melainkan 2 perkara yang kalau kamu pegang, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ya, taraktu fikum amrain. Aku serahkan, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Lan tadillu abadan. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ya, in tamassaktum bihima. Kalau kamu pegang dengan dua-duanya, apa, tuan-tuan? Al-Quran, ya, dan sunnatul Rasulullah, tuan-tuan. Tak ada lain. Jadi kalau Quran cerita, kita peganglah. Takkan cerita Yusuf tu saja-saja, tuan-tuan. Ya, takkan cerita Nabi Musa, cerita Fir'aun, cerita Haman, cerita Qarun ni saja-saja. Tak, semua ada pengajaran dia. Maka kedua-duanya termasuk tentera mereka kanu khati'in. Mereka ni adalah orang yang salah, tuan-tuan. Ya, orang yang salah dalam mengambil Nabi Musa sebagai anak angkat. Sebab itulah orang yang akan jatuhkan mereka. Ayat terakhir, tuan-tuan, sebelum kita tamatkan. Apa, tuan-tuan? Wa qa'alati mar'atu fir'aun. Ya, maka berkatalah isteri kepada Fir'aun yang disebut sebagai Asyah. Ibnu Katsir sebut Asyah binti Muzahim. Ini isteri yang nanti beriman dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Imra'ah dalam bahasa Arab makna perempuan. Tetapi dalam Quran, ketika tuan-tuan jumpa perkataan imra'ah, maknanya isteri. Ya, sebab tu disebut wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ni dalam surah Al-Masad. Cerita isteri kepada siapa? Isteri kepada Abu Lahab. Ya. Cerita imra'atu Fir'aun, cerita isteri Fir'aun. Imra'atu Imran, cerita isteri kepada Imran. Imra'atu Lutin, imra'atu Nuhin, semua tu merujuk kepada isteri, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya isterinya, isteri Fir'aun yang jumpa tadi. Apa dia kata, tuan-tuan? Qurratu ainin li walaka. Ya, abang, kalau kita lah bahasa kita, ya, sebab dia tak ada anak, tuan-tuan. Dia belum ada anak lagi. Isteri lain dah ada anak dah. Ya, Nefertari, ya apa ni, Isopret, apa semua ni semua ada anak. Tapi Asyah tak ada anak, tuan-tuan. Ya, maka dia pun bagi tahu abang, ya, qurratu ainin. Ni budak ni adalah qurratu ainin, penyejuk mata kita, penyejuk hati kita, mudah-mudahan. Ya, li walaka, bagi aku dan bagi kamu. Sebab apa? Sebab bila Firaun balik ke rumah, tak ada dengar budak menangis. Tak ada dengar tangisan kanak-kanak, tak ada dengar gurau senda kanak-kanak, tak ada, tuan-tuan. Sunyi, tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana itu Allah buat, ya, Asyah jumpa dengan Musa. Tapi Asyah cuba tengok, tuan-tuan. Yang ni kaedah kalau orang perempuan nak pakai. Ya, yang pertama dia kata apa? La taqtulu, jangan bunuh dia.
ya, aman, ya, tentera dan sebagainya, jangan bunuh budak ni. Kerana apa? Ya, asa mudah-mudahan ayam fa'ana, mudah-mudahan budak ni boleh bagi manfaat pada kita. Maknanya tuan-tuan, ya, kita boleh ambil budak ni sebagai pekerja istana. Boleh tukang cuci cermin, cuci tingkap, cuci apa ni boleh tuan-tuan. Boleh menyapu-nyapu apa semua, tak ada masalah, boleh. Sebab dia boleh bagi manfaat pada kita. Ataupun nampak tuan-tuan, ni dia bagian ni tuan-tuan. Maknanya dia tahu dah, ya, kalau ambil terus sebagai anak angkat, mungkin suami dia tak setuju. Dia kata budak ni kita boleh guna untuk buat kerja-kerja kat rumah kita ni, kat istana kita. Ataupun apa tuan-tuan, ya, natakhizahu waladan, ya, ataupun kita ambil je budak ni sebagai anak angkat. Nampak tuan-tuan, ya, dia dah ada bargaining kat situ, dah ada, ya. Sebab tu tuan-tuan, tak ada masalah, kita boleh minta. Kadang-kadang orang letak harga, berapa harga? 500, ya, letak paling rendah tuan-tuan, 100 boleh tak? Memang tak logik, dia akan ketawa. 100 tak boleh, dia kata, mana boleh 100, tak untung saya, ya, modal pun tak balik, dia kata. Jadi kita kata 150 pun tak boleh. Macam ni lah senang cerita, 200 boleh, 500 turun 200 tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan bagian, tuan-tuan kena minta yang paling rendah. Tapi kalau tuan-tuan bagian untuk pekerjaan, minta gaji paling tinggi. Macam ustaz lah tuan-tuan, interview, ya, jadi interviewer tanya, dia kata ni apa ni encik, ya, nak minta gaji berapa, ya, kalau saya minta 10,000 boleh tak? Dia kata, ketawa semua ketawa tuan-tuan, ya, gaji kami pun tak sampai 10,000, awak minta 10,000. Ustaz kata, dah encik tanya saya jawab, ya, encik katanya kan, saya jawab. Kalau encik rasa tinggi sangat, kuranglah sikit, ya. Dia pun kira bincang-bincang ni, dia kata kejap lah, ya, lepas tu dia bagi tahu 8 boleh tak tuan-tuan? Kan cantik. Kalau Ustaz minta 3, rugi dah tuan-tuan, ya. Minta paling tinggi, kalau dia rasa tak tersesuai, tak payah, ya, tapi dia akan bagi, ya. Tapi kalau kita beli barang tuan-tuan, minta paling rendah. Tapi tengoklah siapa yang kita beli tu, daripada siapa. Kalau daripada penjual tepi-tepi jalan yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tak payah minta bagi tuan-tuan, tak payah. Berapa dia minta bagi je tuan-tuan, ya. Sebab apa? Sebab kita nak menolong dia tuan-tuan, ya, beza. Okey, ya, di hujung ayat ni apa yang berlaku tuan-tuan. Jadi, ya, kata isteri Firaun Asia, kalau tidak pun kita manfaatkan budak ni sebagai hamba, kita ambil dia sebagai anak angkat. Memang tu tujuan utama dia tuan-tuan, ya, nak bagi dalam rumah tu ada kegembiraan, ada tangisan budak, ada senda gurau tuan-tuan. Jadi ambil dia sebagai anak angkat, ya. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak tahu. Mereka tak tahu tuan-tuan, ya, mereka tak tahu apa akan jadi pada budak ni. Ayat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh baca sendiri sampai bawah tu. Cuma saya nak buat kesimpulan di hujung perbincangan kita tuan-tuan. Nak sambung satu ayat lagi panjang. Cerita Musa antara cerita yang paling banyak dalam Quran tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok daripada suratul Baqarah, cerita Bani Israel kita orang Yahudi, daripada Fatihah dah ada, ya, cerita, ya, ghairil maghdubi alaihim, tu cerita Yahudi tuan-tuan, ya. Dalam, ya, Al-Fatihah dah ada, itu surah pertama. Masuk surah kedua Al-Baqarah, masuk Ali Imran, semua surah-surah tu surah yang menyebut cerita Bani Israel, cerita Nabi Musa, ya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Quran, ada cerita, ada surah Yunus surah 10, ada surah Hud surah 11, ada surah Yusuf 12, Ibrahim 14, ya. Kita ada surah apa lagi? Surah Muhammad 47, ya, surah apa? Surah Nuh 71 ada tuan-tuan. Tetapi surah Musa, tuan-tuan pernah dengar surah Musa? Macam tak ada kan? Tapi rupanya tuan-tuan, para ulama, ya, juga memanggil surah Asy-Syu'ara. Ini surah Al-Qasas, surah 28. Tuan-tuan pergi surah 26, namanya surah Asy-Syu'ara. Rupanya kalau kita buka kitab tafsir tuan-tuan, surah Asy-Syu'ara, nama lain dia adalah surah Musa. Surah Musa tuan-tuan, surah 26. Kerana dalam surah Asy-Syu'ara memang bertabur cerita Nabi Musa tuan-tuan, ya, di samping surah Al-Qasas surah 28. Maknanya cerita Musa ni Allah ulang-ulang. Apa tujuan repetition ni tuan-tuan? Ulang sana, ulang sini. Kerana bila sesuatu terpenting memang Nabi ulang. Sebab itu Nabi biasa mengulang sesuatu doa 3 kali. Ya, tuan-tuan, dalam perang Badar, ketika Nabi berdoa tuan-tuan, Nabi munajat, Nabi angkat tangan tinggi tuan-tuan, ya. Kemudian Nabi punya ghutrah ni mana macam kain serban tu lah, ya. Oleh kerana Nabi angkat tinggi tuan-tuan, kain serban Nabi jatuh. Datang Abu Bakar ambil letak kat bahu Nabi. Nabi doa lagi, jatuh lagi tuan-tuan, ya. Sehingga Abu Bakar kata kifayah, maknanya cukuplah, ya Rasulullah. Allah dah dengar dah doa yang kau panjatkan kepada dia. Maknanya sungguh-sungguh Nabi berdoa, dan Nabi mengulang perkara yang sama kadang-kadang 2-3 kali tuan-tuan. Ya, kalau Nabi nak sebut tentang sesuatu, Nabi ulang.
Nabi ulang, jadi tak salah. Sebab itu kalau tuan-tuan kita sembahyang dengan orang Arab lah biasanya tuan-tuan, ya, kadang ustaz-ustaz kita pun bila sampai satu ayat dia ulang 2 kali, dia ulang 3 kali tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dia nak kita pay attention, sebab tu cerita Musa banyak dalam Quran Allah ulang, tapi daripada perspektif yang berbeza. Ibarat CCTV tuan-tuan. Maknanya kalau sesuatu kejadian berlaku, kita akan tengok CCTV depan, belakang, kiri, kanan tuan-tuan. Kita akan nampak daripada angle yang berbeza. Quran macam tu tuan-tuan. Surah Asy-Syu'ara cerita daripada angle yang berbeza. Cerita Musa tapi angle yang berbeza. Surah Al-Qasas angle yang berbeza. Surah Ali Imran angle yang berbeza. Mengapa tuan-tuan? Kerana Allah nak dapatkan kita, nak bagi kita gambaran yang menyeluruh tentang sesuatu, supaya kita boleh ambil pengajaran, dan sudah tentu pengajaran itu daripada Quran adalah pengajaran yang terbaik tuan-tuan, ya. Itu yang boleh Ustaz sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat. Tuan-tuan boleh solat 2 rakaat dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.